Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 12 hari bulan 12 23 bersama dengan 28 Jumadal Ula 45, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca ayat 233 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 73. Perbincangan kita pada kali ini berkait tentang hukum menyusukan anak. Setelah ibu lahirkan anak, maka tanggungjawab dia kena susukan anak tu. Jangan beri lapar budak tu, besarkan dia. Dan isu ini ada kaitan dengan perceraian semalam. Kalaulah ibu duduk dengan ayah sekali, mudah nak menyusu anak. Ni ibu dah berpisah. Biasanya ada berona lah sikit mak ni. Anak awak ambil bem awak ambil nak pegang anak ni. Jadi masalah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi taujih supaya ibu menyusukan anak, dan bapa kena bagi nafkah kepada ibu yang menyusukan anak dia. Jangan pakai biar begitu ya. Anakmu beranak, pegang satu sen pun tak bagi. Lah, itu bapa yang tidak bertanggungjawab. Kita jangan buat anak kita anak orang macam anak kucing. Ada nafkah, ada tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh bapa dalam tanggungjawab dia terhadap anak. Kemudian itu tanggungjawab ayah terhadap anak dan sebagainya. Mari kita baca ayat dia panjang. Kita baca ayat, kemudian kita hurai satu persatu biiznillahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Dengan ibu bukan 2 minggu, 2 tahun. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi iaitulah bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Itu dia panggil ayat ini hak seorang anak, mak dia kena susu dia bagaimana 2 tahun. Kita break sekejap, kita pergi kepada munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dan ayat sebelum Allah Ta'ala cerita tentang perceraian. Tak kiralah cerai raja'ah ataupun cerai bain. Bila berlaku perpisahan ibu dan ayah, suami isteri berpisah, apakah natijah daripada perpisahan itu? Orang yang diceraikan mungkin dia ada anak kecil. Dengan sebab dia tak suka kepada suami, berkelahi dengan ayah budak ni, boleh jadi nak ambil tindakan, nak ajar muka pak dia, dia tak mau menyusukan anak. Ambil anakmu, ikut nak pergi mana. Allahu Akbar. Maka fa'awsal walidat bil aulad. Di sini Allah Ta'ala sebut nama al-walidat, ibu-ibu yang melahirkan anak, tolong beri susu kepada anak awak. Selama mana? Allah kata sepanjang tempoh penyusuan, iaitulah selama 2 tahun. Tempoh penyusuan selama 2 tahun. Itu maksima dia lah. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Ta'ala paksa ayah wa 'alal mauludi lahu, kepada orang yang dilahirkan anaknya. Siapa dia? Suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mu kena bagi belanja, bagi nafkah, bagi pakaian kepada ibu yang menyusukan anak kamu. Jangan tahu saja. Jangan boleh anak kat pakai lari kita ke mana, boleh bini lain, keduk dekat bini tu, anak entah ke mana. La. Jadi ramai ulama mengatakan ayat ini lil mutallaqat, kepada wanita yang diceraikan. Jadi maka wanita ini walaupun dia berpisah dengan suami, dia lebih berhak. Dia panggil al-hadanah, untuk memberi susu pada anak dia, sebab anak dia. Susu dia lebih sesuai kepada anak dia, lebih berkhasiat, lebih orang panggil bermanfaat nak bandingkan susu orang lain. Ada sebagian ulama kata ayat ini umumlah. Semua ibu yang melahirkan anak, tak kiralah dia masih lagi bersama suami ataupun tidak, tetap bertanggungjawab kepada anak-anak yang dilahirkan itu. Jadi kita kata menarik ayat ini para jemaah sekalian. Ayat Allah Ta'ala beri kepada siapa? Beri kepada bapa tanggungjawab dan ibu memberi susu kepada anak. Mari kita pergi kepada ayat satu-satu. Wal walidati ay arsyadallahu azza wa jalla al walidatil mutallaqat. Ramai ulama mengatakan ayat ini ditujukan kepada ibu yang telah bercerai dengan suami dia, supaya kekal jaga anak, didik anak, beri susu pada anak, bagi kenyang-kenyang, besarkan dia selama tempoh 2 tahun. Maka kalaulah dia nak sempurnakan anak lah, paling kurang pun bagilah separuh, biar anak tu dah besar, boleh dah minum susu mak angkat. Mak angkat dia, kenal mak angkat? Mak angkat budak-budak ni mari mana? New Zealand. Tidak New Zealand ke? Bagi susu ni New Zealand dah, hak paling masuk. Jadi hak mari nak boleh ke mak angkat tu, ibu bagi susu dulu. Itu tanggungjawab ibu. Bukan kata sudah lahirkan anak pakai biar gitulah, kita kena bertanggungjawab. Wa 'alal mauludi lahu. Tengok bahasa Quran. Bahasa Quran. Wa 'alal mauludi lahu, dan ke atas orang yang dilahirkan anak baginya.
Kenapa Tuhan tak kata wa 'alal walid kepada ayah budak ni? Lah, nak suruh nampak dekat. Allah Ta'ala nak suruh ayah bertanggungjawab kepada orang yang dilahirkan anak untuk dia. Sebab apa jadi anak untuk dia? Sebab ben dia. Maknya tolong mengandung 9 bulan, jalan ngongak-ngongak, mabuk pagi sampai gelap. Nah, dekat nak beranak jalan ngongek macam penguin. Sudah beranak boleh nama ayah. Ayah duduk sengih ya. Nah, boleh ayah, boleh nama ke siapa? Boleh bin ayah dia. Tadi bin pak dia. Itu dia orang tak ada pak. Bin kepada ibu ni hanya anak tak sah taraf. Itu bin kepada mak dia. Sepatutnya begitulah, tapi di Malaysia ni dak, dia bin ke Abdullah belaka. Nah, dia tak pergi ke mak. Takut aib budak tu lah macam-macam cerita. Maka bin mamak bin Dogo ada bin Abdullah, supaya budak ni tersembunyi. Abdullah mana? Hamba Tuhan hak tu, hak buat dia tu lah, gitu, tak tahu siapa. Wa 'alal mauludi lahu, tanggungjawab orang yang dilahirkan anak bagi dia, rizquhunna, yang pertama dia kena bagi belanja. Ma yaqutuha min ta'am, kena bagi makanan biar cukup. Mu jaga anak aku berapa ratus bulan anak. Jadi ambil dia panggil belanja yang sesuai lah, 500 bulan ke berapa, ikutlah. Yang pentingnya ada persetujuan di antara ayah dengan mak. Wa kiswatuhunna, dan juga kena beri pakaian yang sesuai kepada dia. Kalau musim panas, baju kain musim panas. Kalau musim sejuk, kena bagi baju tebal. Min ghairi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ay min ghairi israfin au iqtar, jangan terlalu boros, jangan bakhil sangat. Jadi Allah Ta'ala dalam perundangan Islam yang adil ni, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tengok ayat, la tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah diberatkan seorang melainkan menurut kemampuannya. Allah Ta'ala beri pada kita jalan tengah, jangan terlalu boros. Oh tak apalah, awak susukan anak saya, aku bagi 5,000 kamu. Oh suka kau tu makan pencet 5,000. Tapi bercerai dah. Nak kata apa? Dan bagi pakaian pula comel-comel macam ratu pakaian. Jangok kawan ni. Mampu atap ikhtar kupik sangat. Mungkin nak nyusu anak aku bagi 100 bulan. 100 bulan kawan tu kena pergi menoreh weh. Anak awak siapa nak jaga? Lah ni kalau kita kira ni dia panggil nursery ni, tempat penjaga kanak-kanak, berapa ratus bulan kena bayar? Berapa ratus nursery? 500 tu peringkat kampung. Kalau nursery hok peringkat besar tu duduk di bandar-bandar bukan 1,000 agak. Jadi kita ambil tengok kemampuan ayah, tengok keadaan anak. Manakala kita ada duit, mak dia jangan bagi kerja, awak tak payah pergi menoreh, tak payah pergi jual di pom minyak, tak payah supermarket, jaga anak aku bagi 1,000 boleh duduk sini. Siapa baby ni 2 tahun boleh. Maknanya Allah Ta'ala ajar kepada kita jalan sederhana, jangan bakhil sangat, jangan boros sangat. Wa kana baina zalika sabila. Jadi kalau kita paksa, sebab tu Tuhan tak letak harga di sini. Kalau Tuhan letak harga, orang miskin ambil mana duit? Orang kaya suka pula, alah banyak tu je. Jadi awak pandai-pandai lah. Kita dalam hidup ni kena pandai atur susun jadual anak-anak kita biar tenang. Jangan duduk karut-karut, jangan. Tulis para jemaah, ayat tadi wal waridah tu ditafsirkan dengan ayat surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 6 dan ayat 7. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi Allah Ta'ala bagi garis panduan dalam ayat At-Talaq ayat 6 ayat 7. Kalaulah wanita itu tolong menyusu kepada anakmu, fa'atuhunna ujurahunna, bagi upah. Jangan pakai anakmu, betul anakmu dia lahirkan, tapi biar awak kena bertanggungjawab.
Payahlah. Kata orang putih mata sekarang nak jumpa suami, ayah yang bertanggungjawab dengan anak-anak, jarang nak jumpa dah. Hak adanya bila sudah bercerai, semua benda tanggungjawab anak tak atas kepala mak. Siapa dia suruh lagu ni perangai? La, dosa bapak yang tak bertanggungjawab dengan anak. Allahul musta'an. Kita minta Allah Taala lah bantu dia, bagi hidayah, bagi taufik. Mungkin masa dia sihat, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Bila sakit esok, cari anak. Anak, ayah sakit. Hai. Lepas awak lahir, lepas mak saya lahir dulu, awak tinggal mak kita. Tak bagi sihat pun, mak cerita juga ke anak. Mak ni akan maklum juga ke anak. Pokmu dulu, gini. Sakit sorang lah jawab dia. Kita kena ingat, dunia ni ayyamud dual. Yaumul lana wa yaumun alaina. Dunia ni berputar. Hari ni awak senang, belum tentu esok senang. Hari ni kita happy, belum tentu esok happy. Nah, hari ni kaya, tak seperti kaya sama. Hari ni sihat, tak apa, kita tak perlu orang. Kalau dia sudah sakit, nak cari siapa? Cari anak. Hati-hati. Bapa-bapa bertanggungjawab. Jangan coba tak tanggungjawab. Maka dalam ayat At-Talaq tadi, ayat liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Allah kata berilah. Orang yang senang bagi cara senang, orang yang susah bagi cara susah. Yang pentingnya biar ada kira bicara, biar ada tanggungjawab ayah dengan anak. Biar ada tanggungjawab. Jangan duduk pakai kumpayakun gitu ya. Baik, kita pergi pada ayat. Ayat ni boleh nak ceramah ni, tapi bukan ayat ceramah, ini ayat tafsir. La tudarra walidatum biwaladiha. Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya. Allahu akbar. La tudarra walidatum biwaladiha. Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya. Ya Allah. Ay yahrum 'alal ummi al-idrar bil ab. Jadi jangan mudarat siapa-siapalah. Au ka'an ta'ba irda'a mauludiha. Jadi dia kata jangan mudarat. Mak tu jangan mudarat dengan anak seperti tak mau menyusu, protes. Orang panggil ngamuk ke ayah dia, tak mau susu anak. Jangan. Au tatlubu aktsara min ajri misliha, ataupun dia minta melampau harga. Aku susu anak awak, beres 2,000 sebulan. Gaji kawan itu 3,000, mampu tak makan apa dia? Kena ingat. Ada setengah orang ni macam itulah suasana. Suami taklah kerja molek lagi. Masih belajar ke, masih apa? Si ibu anak ni minta pelik-pelik. Nak minta berapa sebulan nak, kita kata ini melampau. Anak-anak awak, waktu awak buat dengan dia tu suka-suka, bukannya anak kena rogol. Tapi dah tak serasi, dia berpisah tengah jalan, minta lah cara baik, toleransi. Lainlah kalau dia tu miskin, papa ke dana terpaksa. Pitih banyak. Kadang-kadang mak ni pun melampau juga. Ingat molek lah. Kalau anak dah benci ke mak, dia bukan benci sebab mak telah lahirkan dia, dia benci sebab perangai mak tu buat pelik-pelik. Jangan. Tengok ni, ada kalanya minta bayaran lebih melampau sangat. Jadi dua-dua pihak jangan buat. Tengok ni, la tudarra walid wala mauludun lahu biwaladih. Dan jangan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya, ataupun jangan pula bapa itu memberi mudarat. Ai la yahillu lil ab. Terjemah ayat ni tak tahu, jais lain sikit dengan tafsir. La yahillu, tidak halal bagi bapa itu, bapa budak itu memudaratkan ibu dia. Paksa tapi tak bagi nafkah, ini mudarat. Ataupun ka'an yanzi al walad, dia tarik anak dia bagi ke orang lain. Sedangkan mak tu sayang ke anak. Dah lah bapak lari, anak buat lari pula, Allah menderita kawan tu. Gila meroyan kata orang. Orang Kelantan kata gila muya. Gila muya ni bahasa Melayu kata gila meroyan. Sakit lah. Anak ni depression dia.
Pok bercerai, anak buat lari. Jangan. Kalau mak tu sanggup nak menyusu, beri. Cuma kalau dia melampau sangat minta bayar lebih-lebih, awak kita fikir balik. Awak nak lebih, saya ambil anak ni. Pergi cari tukar pengasuh. Cari bibik. Mak angkat mari New Zealand ada. Boleh apa? Jadi dua-dua tak boleh. Ibu jangan mudaratkan anak, bapa juga jangan mudaratkan ibu. Dua-dua tu tak boleh. La tudarra walidatun bi wala mauludun lahu bi waladihi, dan jangan pula bapa memudaratkan ibu seperti tadi. Jadi kita dua-dua ni kena hati-hati, kena pakak molek-molek, sebab anak-anak kita. Jangan duduk mudarat awet orang ni. Baiklah, kita pergi pada ayat seterusnya. Wa 'alal warithi mithlu zalik. Allahu akbar. Ni siapa ayat ni orang panggil, orang Kelantan kata berair mata, menitiskan air mata dan air hidung. Ingat boleh? Wa 'alal waris, kemudian jika kedua suami isteri dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa sudah tidak ada. Orang ni mati, tinggal baby. Siapa yang bagi nafkah pada anak? Siapa yang bagi nafkah? Lah ni sah dah mak dia kena bagi nafkah. Betul tak? Ayah dia mati, mak dia lah. Orang Kelantan kata suku sembah. Ni bahasa suku sembah ni jaga dengar ni. Klasik sikit. Suku sembah ni maknanya berhempah pulas. Tulis dalam kurungnya. Suku sembah mana berhempah pulas. Pergi kerja, pergi jual nasi, pergi basuh pinggir di kedai orang, semata-mata nak cari nafkah untuk nak besarkan baby. Sedangkan bukan kewajipan ibu mencari nafkah untuk anak. Wa 'alal warisi, dengan waris-waris. Inna 'ala warisi tifli allazi mata abuh. Bila budak ni mati ayah, anak yatim, pak saudara dia, adik-beradik pak yang bertanggungjawab dengan nafkah budak ni. Kena buat. Ai mislama 'alal abi minan nafaqati wal liwalidatihi wa 'adamil idrar. Jadi pak-pak saudara ni kena bagi nafkah, jangan bagi mudarat pada mak budak ni. Nak kata apa? Sekarang ni bukan soal tak ada ilmu, soalnya nafsu. Tak mau bertanggungjawab. Anak dia bukan anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak isu yang berlaku sekarang ni. Isu ibu tunggal, armalah, suku sembah, kata orang duk cari duit kerana nak membesarkan anak, sedangkan anak tu tanggungjawab dia duduk di bawah tanggungjawab aulia, wali-wali dia, iaitulah pak-pak saudara dia. Macam mana kita nak bagi kesedaran pada masyarakat dalam masalah ini? Perlu diwar-warkan. Waktu orang kuliah dia tak mari dengar, waktu orang kuliah tak mari dengar, waktu jadi macam-macam lah timbul masalah yang ada pada hari ini. Ingat molek. Jadi tanggungjawab ini besar para jemaah sekalian. Kita duk perhati tengok bila berlaku kematian, macam mana nak bagi sedaran pada keluarga si mati supaya ambil tanggungjawab dengan anak-anak yatim yang ditinggalkan itu. Allahul musta'an wa alihi tuklan. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala lah supaya beri kesedaran kepada umat ini tentang tanggungjawab anak-anak yang ditinggalkan. Baiklah, kita pergi pada ayat lain. Fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawur fala junaha 'alaihima. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding. Sepatutnya menyusuni 2 tahun, tapi oleh kerana baby ni dah besar, mak dia apa habis dah iddah, nak pergi cari pok lain dalam weh, demo iddah habis dah. Menyusu anak pun dah boleh pergi botol pek dah, boleh pergi botol susu.
Orang Kelantan kata pek, botol pek ni mana botol susu. Ginilah kita cari pengasuh lah pula baby ni. Tak, sebab mak dia nak kahwin lain. Jadi hak hadanah ini selagi ibu tak nikah lain. Kalau nikah lain lah, sebab dia kena jaga suami dia. Ini kesnya budak-budak kena dera ni, di antara kesnya pak tiri tak boleh terima anak dia nak ke mak je, anak no, anak orang mungkin letaklah mana pun, pergi letak rumah nenek dia ke, rumah bibik dia ke, yang penting dia nak menikah dengan mak, bukan nikah dengan anak. Ada juga pak hak baik, dia menikah package, dia nikah dengan ibu, jaga anak sekali. Kita kata jazahumullahu khair, Allah Ta'ala lah berkat hidup awak. Nah, anak ni macam anak dia tanggung, dia nafkah dia, itu alhamdulillah. Kalau jumpa lagu tu kat bujur lawi lah. Nah, kalau tidak nanya. Jadi kalau dia bermusyawarah, berunding nak lepaskan dulu, iza arada walidul maulud wa walidatuhu fitamahu ala ra'an. Mana kalau dua-dua ni berunding, kita nak berhenti dah susu anak, iza ra'aya zalika qabla inqida'i nihayati 'amain, sebelum tamat tempoh 2 tahun dengan perundingan yang baik, Allah kata fala junaha alaihima, maka mereka berdua tidaklah salah, berdosa melakukannya, dengan syaratnya penyusuan anak itu diteruskan, makan minum anak itu dijaga. Cuma dia tak mau menyusu lagi dah. Itu boleh atas perundingan lah. Baik, tengok ayat terusnya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu pada orang lain, istirda' dia panggil, maknanya kita nak upah orang susu. Macam orang Arab zaman dulu, dengar ke cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam buku Tahzibus Sirah baru ni, berapa orang nama mak susu Nabi? Mula-mula Suwaibah, kemudian dia besarkan dengan Halimatus Sa'diyah, mana Halimah di Bani Sa'ad. Itu biasa budaya Arab. Mak dia nyusu kejap, lepas tu dia bagi orang lain, bagi istirda', dia panggil, bagi apa ni, upah menyusu. Boleh, tak ada masalah. Dah jadi budaya Arab, budaya kita hari ni. Budaya kita ini lagi tak ada masalah. Mak angkat dia, mak susu dia mari mana New Zealand dengan Australia. Oh hebat puak-puak mu. Ni orang tu nampak macam belakang hidup ni. Anak Australia belakang ni. Ya tak? Tak jadi macam orang main susu ten. Baiklah. Tapi dengan syarat bukan nak mudaratkan anak. Perlu dengan cara baik. Wali innama li asbab. Kan apa sebab? Mak dia nak kahwin lain ke, mak dia nak pergi kerja ke, apa benda. Ka anta taradul umma ala ujati irda, ataupun mak dia nak naik harga dah. Mak dia kata boleh aku nyusu terus sampai 2 tahun, tapi bayar 2,000 sebulan, aku tak kerja lain dah. Kau duk nyusu baby awak. Suami kata abah bagi ke lembu lah pula. Jadi yang penting awak berunding lah. Ataupun suami tak nak bayar, harga biasa, harga kasih sayang, tapi suami tak nak bayar, cukup dah 6 bulan aku bayar. Pani lah, ambil anakmu pergi cari tukar susu lain lah. Maka semua tu atas perundingan. Atas perundingan. Maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kalau kita nak suruh orang lain nyusu, bagi upah dengan cara yang baik. Hari ni mudah, baby ada kan, tak usah duduk payah-payah lah. Tapi Allah Ta'ala apa kata apa? Bil ma'ruf. Semua dalam masalah nafkah ni, tuan tanda, dalam masalah nafkah semuanya Allah Ta'ala guna pendekatan bil ma'ruf, dengan cara baik. Lish? Sebab apa? Sebab kadar tak boleh nak tentukan. Ada ayah susah, setakat ni dia mampu. Jadi kalau kita nak letak satu harga khas, terbebanlah, bercanggahlah dengan maqasidus syariah. Maka Allah Ta'ala beri pada kita bil ma'ruf, bincang baik-baik,
Beri setakatnya kamu mampu. Di akhir ayat Allah kata apa? Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ai imtasilu ma amarakumullah, ikutlah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala daripada kamu. Di antaranya menjaga hak anak-anak, menjaga hak anak-anak. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya, dan serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. Tuhan tengok mu buat apa, mu niat apa, nak ngenak kepada ibu kanak-kanak ni Allah tahu. Ibu pun niat nak khenak pada suami pun Allah tahu. Jadi buatlah yang terbaik, kerana kita di bawah penilaian Allah Azza wa Jalla. Allah akan nilai. Dan ingat baik, ibu, ayah yang khenak pada anak-anak, tunggulah di saat tua nanti. Waktu awak sehat, waktu awak muda, awak happy, boleh khenak ke orang main-main. Tapi kalau sudah tua, nak cari anak mana nak mari? Pok perangai lagu ni. Anak mana nak mari khidmat mak macam ni perangai? Hok kan mak kasih saya ni pun anak main bola rugby. Jarang-jarang, hok banyaknya main bola golf. Tak, bila mak dah tua, mulalah mencari siapa yang akan jaga mak. Tu kita panggil bola golf tu. Bagi sekali ujung dunia nak bola pergi. Maknanya kalau hantar rumah adik ni tak balik-balik dah rumah dia. Itulah cerita kita dengan ayah. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah tafsir ayat. Dalam buku yang saya usaha ni, nama dia Keindahan Islam, ada satu bab khas dalam bab kekeluargaan. Tajuk dia hak anak-anak terhadap bapa dan ibu. Ada 7 hak atau 8. Hak yang pertama sebelum kahwin. Dengar ni awal-awal, jelek mata sikit. Hak sebelum kahwin, mu kena cari ibu pada anakmu tu hak baik-baik, hak salihah. Jangan duk kira asal kata jumpa comel weh keni lutu. Tak kira lah pasar malam ke pasar pagi, tak tahu kawan itu semaya ke tidak, pakai jadi bini lalu. Ya. Nih, takhayyaru linutafikum. Pilih di mana tempat nak letak air mani kamu. Fa innal irqa dassas. Keturunan orang tu ada sensitif. Makna kalau orang ni pasal sini orang tak jauh orang ni anak cucu esok ada kesannya kepada anak kita. Anak nak pilih hak molek-molek. Nak buat ibu lagi. Oh, terlewat dah ustaz weh baru bagi tahu. Nikah lama. Kemudian hak anak ba'dal wiladah. Hak anak selepas dilahirkan ni. Mula-mula kita pilih nama yang baik. Ingat molek, ni hari yang ke-7 ni. Maaf. Lahirkan anak, nyusu dulu. Irda', susu sehingga 2 tahun. Kemudian pilih nama anak yang baik-baik. Lo ni anak Allah pelik-pelik lah hanya pilih. Tak tahu mari berapa nama. Dia kata bahasa Arab ustaz. Kata saya tak ngaji lama Arab ni 40 tahun dah ngaji Arab. Tak jumpa lagi bahasa awak ni. Bahasa jenis. Contohnya budak ni comel nama Aminah. Tapi dia dengar dia pergi ke Turki, Emina. Gapo dia Emina ni? Malaikat nak panggil pun payah lagu ni. Tak ada baris dia panggil. Aminah lah. Bahasa jenis. Tak boleh ustaz kalau bernama Aminah dia panggil Mek Minah. Mek Minah pula. Dia panggil Fatimah, Mek Timah. Tak sudah orang ni. Kita tu ajar panggil anak baik-baik. Fatimah, dia comel. Latifah, nah. Ni Mepah. Mak dia sendiri panggil Mepah. Jadi saya pun Cepah. Jadi akhir kali pah belakang tahu kan. Kita kena panggil molek anak. Jangan duk lock kok ke. Akikah dengar ni. Akikah hari yang ke-7 bukan hari raya Cina. Panjang pula ceramah ni, kita beri setakat tu dah. Mana kena pilih nama dia, akikah kepada dia pada hari yang ke-7. Kemudian kena beri susu, berikan panjanglah. Ada ni, tengok dalam buku kita ni Perindah Islam, hak anak-anak terhadap ibu bapa sebelum kahwin dan lepas dia kahwin.
Belum tu payah sikit lah lepas kahwin ni. Jadi tuan-tuan baca dalam buku ni lah. Dalam buku Keindahan Islam ni comel. Dalam ni ada semua hak. Hak anak ke atas ayah pula. Tanggungjawab kita pada ibu bapa. Tanggungjawab hak wanita. Oh, wanita kena baca buku ni. Woman right, hak wanita lengkap dalam buku kita ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan beli kitab kita, nama dia Keindahan Islam. Menarik. Baik, kita pergi kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu kena menyusukan anak. Ayat ini menunjukkan kepada kebanyakan ulama tafsir kata al-mutallaqat, ibu yang telah diceraikan jangan lupa tanggungjawab. Walaupun awak diceraikan, tapi anak tetap anak awak. Dan dia lebih berhak daripada wanita lain untuk menyusu, untuk jaga anak dia. Dia panggil hadanah. Dia lebih berhak. Jangan pula orang lain mari cabut tangan daripada ibu dia. Intiza'ul walad saghir, tak. Ambil pergi ke orang lain, jangan. Kecuali mak tu nak nikah lain, nak kahwin nak lelaki lain, ataupun dia sendiri tu tak ju. Bahasa dia ni pukul anak. Ni ada setengah orang ni anak dia macam anak kucing. Allahu Akbar. Ayah pergi tengok, subhanallah, berkerapu kulit anak. Anak comel, baby. Montel kata orang. Nah, kalau kelih ni orang pakai nak cubit pipi belakang. Tapi kok kulit berkerapu macam kulit. Nak kata macam kulit bewok berat doa. Begitulah keadaan. Siapa pergi hospital kata kena repot ni, mau apa perangai lagu ni. Ni ada. Lah. Kalau mau mudarat anak ni, pok dia kena ambil balik. Jadi ni moknya kasih sayang. Mak nak bagi susu, jangan rampas anak daripada ibu, jangan pisahkan kecuali dengan hak tadi. Maknanya hak rada'ah, menyusukan hak hadanah itu hak ibu walaupun telah bercerai dengan suami, dan suami tetap kena bagi nafkah kepada isteri yang jaga anak dia. Ingatlah, kita tak ulah banyak tajuk ni. Tajuk ni kita ulah panjang dalam kitab fiqh kan. Sebab apa mak ni penting sangat? Mengikut kajian doktor, susu ibu ni, Allah dia panggil apa ni, susu hak mula-mula keluar daripada ibu itu yang mempunyai khasiat yang tersendiri dalam bab kesihatan. Tak ada lah ni orang buat susu untuk orang sakit, dia panggil enzim ke apa benda, hak ambil ni susu awal daripada lembu, daripada kambing ni, susu hak mula-mula tu keluar beranak tu, hak tu pun beri manfaat kepada orang. Apalagi susu mak sendiri yang keluar daripada susu dia untuk anak sangat bermanfaat. Dia janganlah nak banding dengan susu New Zealand, beratus kali, tak tahu berapa ratus kali, gandaan berapa banyak sekali. Tuan-tuan baca dalam bab kelebihan susu ibu yang telah dikempenkan oleh Islam dan diambil tanggungjawab oleh kerajaan-kerajaan seluruh dunia ni, kempen susu ibu. Menarik. Baiklah, kita pergi kepada yang kedua. Dalam ayat ini Tuhan sebut wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Anak kena susu selama 2 tahun. Dalam ayat lain, dalam suratul Ahqaf, tanda suratul Ahqaf ayat 15, Tuhan Allah kata wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Daripada dia mengandung sampai dia lepas susu dalam masa 30 bulan. 30 bulan ni 2 tahun 6 bulan. Maka di sini ulama fiqh ambil istinbat bahawa aqallu muddatil hamli 6 ashhur. Paling kurang tempoh mengandung 6 bulan. Sebab tempoh menyusu 2 tahun, campur semua 30 bulan, 2 tahun 24 bulan. Tolak 30 jadi 6. Mana 6 bulan tu kalau dia mengandung 6 bulan, lepas tu dia lahirkan anak, maka boleh diilhakkan anak ini kepada ayah dia. Sebab paling kurang muddatul hamli 6 bulan. Kalau mengandung 3 bulan, menikah 3 bulan kuat tu biar anak. Oi, pok lain tu. Ni pok sanggup ni. 3 tahun, 30 bulan. Baik, itu istinbat. Ulama ni dia baca Quran, dia celak mata. Kita baca Quran tak tahulah ke mana pasal, tak belajar. Tapi hari ni insya-Allah pelajar-pelajar walaupun ringkas, kita tahu maksud ayat. Dan alhamdulillah. Kita pergi kepada yang ketiga.
wal walidatu yurdi'na auladahunna wa 'alal mauludi lahu. Allah Ta'ala sebut di sini wal walidat, ibu-ibu yang melahirkan anak kena susukan anak, sebab telah menjadi fitrah. Allah Ta'ala ciptakan manusia wanita ni sayang pada anak dia. Anak dia pula mengandung dalam perut dia, dalam rahim dia 9 bulan. Bila anak ni keluar, dialah orang yang paling layak untuk beri makan pada anak dia, sebab susu tu mari daripada dia, anak pun keluar daripada dia. Rahmat Allah Ta'ala beri kepada ibu ni, sayang pada anak. Sebab itulah Allah SWT pesan sangat-sangat supaya ibu jaga anak molek-molek. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala wasiat, pesan pada kamu, jaga anak-anak kamu. Moleklah. Fi anni Allah arhamu bi auladina minna. Allah Ta'ala lebih sayang pada anak kita daripada kita. Sebab tu Tuhan pesan, naluri manusia, ibu bapa sayang ke anak, betul tak? Anak comel ke, anak uduh ke, saya belakang naluri. Tapi tak padan, Allah pesan pula wal walidat yurdi'na yusikumullahu fi auladikum. Subhanallah. Ni ayat ni walaupun ayat pusaka, dalam kitab kita ni bincang tentang bab pusaka cukup menarik. Tuan-tuan jangan lupa kaji, baca, biar anak kita jadi anak kita, jangan anak kita jadi anak kambing, jangan. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, tengok, wa 'alal mauludi lahu, bagi orang yang dilahirkan anak bagi dia. Tengok kenapa Allah Ta'ala takbir tak guna wa 'alal walidi kepada bapa, tapi dia guna lafaz wa 'alal mauludi lahu kepada orang yang dilahirkan anak untuk dia. Sebab di antara matlamat perkahwinan orang menikah ni kerana nak apa? Nak anak, betul tak? Lain orang menikah nak nafsu semata-mata, mesti dia nak anak. Kita doalah kepada sahabat-sahabat kita yang dah kahwin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum dapat anak ni, Allah marzuqhum ya Rab, ya Allah rezekilah kepada mereka anak-anak yang soleh, yang solihah. Sedih tengok kawan-kawan lain, tak ada berboleh madu lagi, booking tiket nak pergi boleh madu, bini mabuk. Alah, lakuan pula dah mabuk dah. Mabuk kalau biasa-biasa tak apa, mabuk tak boleh bang suami ni. Alah, ni kita sedih benar ni. Simpati kita kalau jenis bini tak boleh bang untuk lelaki. Susah hati. Hak paling pelik sekali kita jumpa orang perempuan ni nak makan bucu atak. Atak ke rumah sampai dulu kan, dia buat dengan bata, kayu bata tu. Nak makan hot tu. Bukanlah suami ni bukan naik makan kerak makan sikit dia makan banyak. Tak apa lagi hot tu. Ni hot tak boleh bang suami ni nyanyi. Alah, tidur surah sama tu lelaki dia kata kan etikah tu tak boleh bang, klik mutah lalu. Allahu akbar. Maha kaya Tuhan. Sabarah, ujian Allah Taala. Tengok ni. Pasal tu Tuhan Allah kata wa 'alal mauludi lahu, pada orang yang dilahirkan anak untuk dia. Tuhan tak kata wa 'alal walid. Sebab apa? Sebab anak tu dinisbah kepada pak. Allah Ta'ala, orang tak nisbah anak pada mak kecuali anak tak saudara. Dalam syair kata abnauna, tulis aweh boleh nulis kat Arab. Abnauna hum banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaul ajanib. Anak kita iaitulah anak yang lahir daripada anak laki-laki kita. Sebab dia boleh bin kepada siapa? Kepada kita. Contoh lagi kita kata dulu ni, anak kita nama Anas. Anas, anak dia nama apa? Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Abdul Basit. Baru lagi. Kalau anak tina kita, dia pergi ketuk dia alik sana tu. Banatuna, anak perempuan kita, anak dia anak orang lain. Jadi suka dia. Pasal itulah dia kata anak kita bin kita. Jadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Jadi orang yang dilahirkan anak untuk dia, maka dia kena jaga rezeki. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Baiklah, itu yang keempat. Yang keempat dah tu. Kalau kita pergi panjang kata habis ayat ni pula. Yang kelima, tengok Allah Taala sebut wa 'alal wasi' wa 'alal apa ni? Allah Taala sebut la yukallafu nafsun
La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan seorang itu lebih daripada kemampuan dia. Sebab itulah dalam ayat ni, wa 'alal maulud rizquhunna wa qismatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Mana Allah Ta'ala ni maha kaya, maha adil. Dia beri dalam masalah nafkah semuanya menggunakan perkataan bil ma'ruf, bil ma'ruf, bil ma'ruf. Ikut kesesuaian, ikut kemampuan. Allah Ta'ala tak paksa lebih daripada kita kemampuan. Jadi ini kaedah kata dalam Al-Quran ala indati mawadhi', Allah Ta'ala beri kepada kita kemampuan setakat mana yang kita mampu. Yang kita tak mampu, alhamdulillah Allah Ta'ala maafkan dan bolehlah berunding cara baik. Jadi kita kata itulah keindahannya syarak Islam. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan pergi kepada ayat yang datang, iaitulah ayat walladzina yutawaffawna minkum, iaitu tulis iddatul wafah, iddah orang yang kematian suami. Ini pun penting juga ni. Kalau tidak agak mati suami, duk sibuk dengan nak berderak dah bini ni. Sabar. Tunggu esok penjelasan tentang iddatul mutawaffa, iddatul wafah. Jadi iddah ni ada 3 kategori. Iddah yang cerai biasa, 1, 2, 3. Satu dia panggil iddah panggil khulu', orang tebuh talak. Satu lagi iddatul wafah, iddah orang yang kematian suami. InsyaAllah dalam sini akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.